Terima kasih pada yang mendengar saya bersama. Terima kasih. Now, kita akan bersama sampai tahun baru, sampai 2023. Kita akan ada countdown. Apa dia panggil? Atomic okay. Right, so kita akan ada countdown ni, insyaAllah. Saya akan share pada tuan-tuan nanti. Dalam countdown nanti kita akan sama-sama lihat berapa minit lagi nak countdown ke New Year. So kita ada lebih kurang 14 minit lagi before New Year tahun ini, insyaAllah 2023. So kita akan cuba imbas kembali apa yang berlaku dalam tempoh masa yang ada ini, insyaAllah. Kita tengok apa, yalah, kita sama-sama kita imbas kembali. Tapi sebelum tu saya nak bercerita sedikit. Kenapa? Ni menarik tadi menarik cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Bila dia berucap, saya rasa tak pernah lagi seorang Perdana Menteri Malaysia, saya rasa lah, ni saya mungkin silap, tolong betulkan kalau saya silap, seorang Perdana Menteri Malaysia membuat ucapan ambang tahun baru, kan, menjelang tahun baru ni, pada macam mana saya nak kata, di sebuah masjid. Betul kan kalau tersilap? Ni kalau tuan-tuan rasa macam saya tersilap, dia kata, ada sebelum ni pernah. Biasanya seorang Perdana Menteri ni dia akan berucap sama ada perutusan di dalam TV, ucapan melalui PDF biasanya kan. Tapi beliau berucap di dalam masjid. Dan teks ucapan itu pun agak-agak menarik. Ada tadi saya terbaca lah, ada walaun kata kan, dia kata, ini ucapan Perdana Menteri ke, ni ceramah pilihan raya ni, dia kata. Tolong tap tuan-tuan. Ini ceramah Perdana Menteri ke, ucapan ambang tahun baru ke, ini ceramah pilihan raya, dia kata. Now, itu kadang-kadang saya tertarik dengan apa yang berlaku, apa yang berlaku di dalam negara kita, terutama ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, bila mana dia dilakukan di dalam sebuah masjid. Now, kenapa? Dan ucapan beliau, okey. Yang pertama sekali, dia ini strateginya. Dia membuang satu stigma yang dibawa oleh geng-geng Perikatan Nasional bahawa Anwar ni adalah anti-Islam ataupun Islam liberal. Okay? Takkan ucapan dalam masjid je terus nak kata dia pro-Islam is. Now, kalau kau kata kau pro-Islam, tak pernah lagi kerajaan yang kau sokong selama ini pun buat ucapan di dalam masjid. Menunggang agama lah ni. Buat ucapan di dalam masjid. Dia tuan-tuan, saya nak bagi tahu, dia apa saja kita buat, dia takkan jadi, dia takkan orang kata apa, takkan puas hati. Dia takkan puas hati. Tapi nak bagi tahu, majoriti orang dah lihat seorang Perdana Menteri Melayu Islam membuat ucapan di dalam masjid, addressing the nation dalam sebuah masjid. Masjid ini lambang bagi orang Islam, dan yang paling utama, masjid ini juga adalah lambang bagi orang Melayu yang kebanyakannya Islam. Itu yang pertama. Kemudian tuan-tuan, dia bercakap soal apa? Dalam ucapan ambang tahun 2020 ni, dia bercakap beberapa perkara yang paling utama, tetapi dia menyentuh satu central point. Central point beliau adalah mengenai reform islah kepada sistem. Islah kepada sistem, reform kepada sistem yang kita ada di dalam negara kita. Now, kenapa perkara ini sangat penting dan diucapkan di awal tahun ni, nak awal tahun lah, kira pukul 8 malam tadi kan, kepada menjelang tahun 2023. Sebab kita selalu berkata azam kepada tahun baru hendaklah dimulakan pada tahun itu. Jadi azam seorang Perdana Menteri bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah nak memulakan perkara tersebut. Perkara apa tuan-tuan? Membetulkan kembali sistem. Dia bercakap tentang accountability, kebertanggungjawaban. Dia bercakap tentang integriti. Dan dia juga menyentuh soal dan perihal rasuah. Kenapa di Putrajaya? Kenapa Masjid Putrajaya? Satu saya dah sebut tadi. Masjid tentang Islam, tentang Melayu. Kenapa Putrajaya? Sebab itu adalah pusat kepada mentadbiran di mana pegawai-pegawai kerajaan turun. Dengar ucapan Perdana Menteri di dalam masjid. Dia seumpama yang hadir di dalam masjid itu, saya percaya 100% or at least
Almost 100% of them are Muslims. Tak semestinya Melayu tapi Muslim. Duduk di dalam masjid, mendengar amanat Perdana Menteri, pegawai-pegawai kerajaan ini dan juga ialah menteri-menteri dan sewaktu dengannya, mengambil satu bai'ah secara tidak langsung lah. Walaupun itu bukanlah satu bai'ah, kita angkat tangan, sumpah. Tetapi seolah-olah mengiyakan apa yang Perdana Menteri kata untuk nak melawan apa tuan-tuan? Melawan rasuah, melawan kebejatan, melawan kebobrokan. Ini saya guna perkataan-perkataan ini. Perdana Menteri selalu guna kan, saya selalu guna juga. Kan? Apa orang kata? Kan? Dia adalah satu welas asih. Welas asih ni apa is? Dalam sajak saya guna perkataan welas, W-E-L-A-S. Satu compassion, satu benda yang passionate, yang welas asih kepada oleh seorang Perdana Menteri yang sejak berpuluh tahun hidupnya, saya rasa sepanjang usia dewasanya, berjuang untuk nak, orang kata apa, nak melawan rasuah, nak meningkatkan taraf hidup rakyat, nak memastikan bahawa golongan-golongan miskin terbela. Ini dia. Dan dia lakukan di dalam masjid atas tujuan apa tuan-tuan? Nak bagi tahu pegawai-pegawai kerajaan ini, di dalam masjid ini, kamu, saya, kita semua dalam tempoh masa 5 tahun ini kena berusaha, berjanji bahawa kita akan melakukan sedemikian kepada rakyat. Ada juga yang mempersoalkan tadi, dia kata kenapa nak buat di dalam masjid? Dan saya kata tadi, bila dibuat di dalam masjid, impak dia itu lain. Impak bahawa Perdana Menteri kita seorang liberal itu telah berjaya kita nak buang. Kita dah berjaya lawan, kita berjaya hakis bahawa beliau bukan seorang liberal sebagaimana yang didakwa oleh ramai orang, terutama di dalam PN. Dalam PN dia ramai lah, biasalah dia suka main dakwa je. Bukti tak pernah ada bawa pun, tapi dia nak suka main dakwa, so dia dakwa lah. Kan dia dakwa kita ni, Perdana Menteri ni seorang liberal dan sebagainya, kan dia dakwa. Okey lah, tak apa, dia nak dakwa, terpulang pada dia nak dakwa. Tetapi malam ini, sejarah menyaksikan seorang Perdana Menteri addressing the nation di dalam sebuah masjid di pusat pentadbiran Putrajaya. Saya sebut Putrajaya tidak? Putrajaya. Itu yang pertama. Dan dia address dalam beberapa isu. Satu, yang bertemakan kepada perkara yang sama, iaitu reform. Islah, reform, pembaikan, pembaharuan. Okay. Islah kepada pentadbiran, accountability, dan dia memberi contoh bagaimana kerajaan sebelum ini yang mendendangkan gendang-gendang bahawa kerajaan sekarang bersekongkol dengan orang kata apa, dengan kluster mahkamah, tetapi sebelum ini mereka sendiri bersekongkol dengan kluster mahkamah yang memunggah bukan million, bukan jutaan, tetapi bilion ringgit di dalam 1MDB, bilion ringgit di dalam wang 92 bilion. Jadi persoalan ini, mereka yang bersuara, walaon macam-macam bersatu, yang bersuara itu sebenarnya tidak ada hak bersuara sebab mereka sendiri mengamalkan perkara tersebut. Sedangkan kita telah berjaya menurunkan, mengurangkan, dampen, memastikan bahawa reform itu dibawa sekurang-kurangnya. Dan sekiranya beliau juga, Datuk Seri Anwar juga menyebut tadi perihal apa tuan-tuan? Beliau juga menyebut tadi perihal bahawa tidak akan ada campur tangan di dalam sebarang kes-kes dan dakwaan-dakwaan. Tidak ada. Tidak ada campur tangan di dalam kes dan dakwaan-dakwaan yang ada. Teruskan. Dan beliau juga menyentuh persoalan tentang perkauman. Nah, saya menarik seorang tadi, ada orang komen lah, dia kata DAP lah yang memulakan resis ini pada tahun 2018, dia kata. Sikap resis ini DAP lah yang memulakannya. Seolah-olah sebelum 2018 tak ada sifat resis ni tuan-tuan, seolah-olah. Macam juga ada tadi satu video kan, pasal adalah satu pasangan gay ni apa semualah dalam TikTok tu kan. Dia kata PH lah kerana memerintah jadi benda ni jadi berleluasa. Seolah-olah zaman sebelum tu tak ada. Tak ada pondan, tak ada gay, seolah-olah tak ada. Ni tiba-tiba zaman PH pemerintah. Abang kata abang aspirasi tadi kan. Kalau kita tengok, seolah-olah apa nama, PH pemerintah ni, dia kata dia buat lawak je lah. Kan? Terus tak ada azan, seolah-olah macam tu. 5 minit 34 saat lagi tuan-tuan. Sabar. 5 minit 34 saat lagi.
Jadi kalau kita tengok, sebenarnya hakikat, kita nampak 30 minit je video tadi tu. Tetapi dia membawa satu pemaknaan yang sangat besar sebenarnya. Satu pemaknaan yang sangat besar kepada politik negara kita. Kita bercakap tentang seorang Perdana Menteri yang address the nation. Nation, bukan setakat orang yang hadir di dalam masjid tersebut. Nation, termasuk bukan Islam. Di dalam masjid, itu yang pertama. Kedua, beliau bercakap soal integriti. Bukan setakat kepada nation, tetapi pegawai kerajaan yang hadir di dalam masjid tersebut. Kenapa masjid? Mereka sekarang bersaksi di hadapan Tuhan bahawa ketua mereka akan melaksanakan perkara ini. Dan yang ketiga, beliau address the nation di dalam masjid, menyentuh soal perkauman. Bagaimana ada setengah parti itu membuat perkauman yang sempit. Menggunakan perkauman yang sempit. Menggunakan agama dan bangsa untuk nak kepentingan politik mereka. Dia address perkara ini. Dan sebenarnya inilah antara sebab utama kenapa negara kita ini sentiasa mencurigai di antara satu sama lain. Saya pernah buat satu video, viral juga video ni dululah. Saya kata bukan sekolah vernacular, bukan sekolah tahfiz, bukan sekolah kebangsaan tu yang membuatkan kita jadi resis, tuan-tuan. Sebenarnya yang membuat kita jadi resis ni antara lain adalah politik. Di mana parti-parti berteraskan bangsa, parti-parti berteraskan agama ni, yang memainkan bangsa dan agama ni untuk kita bercakap di antara satu sama lain. Mereka gunakan bangsa, mereka tunggang agama supaya kita bercakaran di antara satu sama lain. Satu lagi, kalau kita faham juga situasi yang melanda negara kita sekarang ini. Kita berada di dalam kedudukan yang kita ada sekarang ini. Kerana kita tak boleh maju ke hadapan disebabkan kita masih lagi di bawah takuk pemikiran. Seolah-olah bangsa lain lah. Ini saya nak address kepada orang Melayu Islam kita ni. Orang Islam, bukan setakat Melayu. Ada orang Islam bukan Melayu kan? Tetapi Islam dan juga Melayu. Kan? Kajol. Bahawa apa? Bahawa sekarang ini, suka atau tidak, apakah yang menyebabkan kita berada dalam tangga mundur kita? Kenapa kita berada dalam bangsa yang boleh dianggap sebagai mundur? Kita tak boleh nak bersaing daripada segi ekonomi dengan bangsa-bangsa lain, terutama orang Cina umpamanya. Ataupun Sing. Sing ni tak ramai, tapi ada di kalangan mereka yang berjaya. Jangan salahkan bangsa lain. Ada saya dengar satu ustaz ni cerita, dia kata, kita mundur kerana bangsa lain. Kita mundur kerana bertahun-tahun kita diajarkan kita gagal kerana orang lain. Tiba masa kita kena sedar tahun 2023 ni, berjaya atau gagalnya kita adalah kerana usaha dan tekad kita sendiri. Saya suka apa yang ada seorang, dia macam Andrew Tate Malaysia tu. Siapa nama dia? Yang dalam TikTok ni. Saya suka apa yang dia cakap. Dia, bagi saya, kalau nak belajar erti, ni macam mana saya cakap dengan anak saya kata apa? Kalau kau nak berjaya, kalau kau nak kaya, kalau kau nak kekayaan, kau nak kemewahan, satu benda je kau kena buat. Kau kena struggle, kau kena usaha, kau kena susah, kau kena gagal sebelum kau nak dapat semua tu. Dan tak ramai orang nak melalui proses ni, tuan-tuan. Tak ramai orang nak melalui proses ni. Dan itu yang menyebabkan, sebenarnya itu je. Itu je yang menyebabkan kita mundur ke belakang. Tuan-tuan, kita ada anak. Anak tuan-tuan, tuan-puan ada anak. Sanggup tak kita sacrificekan duit, ringgit, kalau anak-anak kita ni untuk sampai dia orang berjaya? Tak ramai orang sanggup buat. Bagi dia, kau tak payah belajar sekolah tinggi lah. Alamak, SPM kau melingkup. Dah lah, kau pergi kerja je lah. Tak ramai yang sanggup spend duit, cari duit, hantar anak dia belajar dekat private. Private mahal cari duit. Saya ada kenal orang, hidup dia agak susah, tapi dia sanggup nak pergi ke, orang kata, hantar anak dia pergi belajar. Sanggup hantar anak dia pergi belajar untuk apa, tuan-tuan? Sebab dia nak memastikan anak dia mendapat education yang terbaik. Dia bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya, tapi dia sanggup nak, orang kata apa? Yalah, nak bersama, nak teruskan, nak bagi pelajaran kepada anak dia. Sebab dia tahu, mungkin anak dia masa sekolah tu dia tak apa-apa nak pandai. Mungkin. Tetapi sekurang-kurangnya,
Dia tahu bahawa dalam tak pandai anak tersebut, dia akan berusaha untuk memastikan future anak dia itu berjaya. Mungkin dan dia sanggup spend. Begitu juga orang bukan Islam, dia sanggup spend. Orang bukan Melayu kita, dia sanggup spend perkara tersebut. And this is the things that kita tak sanggup nak buat. Okay. 3, 2, 1. Happy New Year. Terima kasih, selamat tahun baru kepada semua. Semoga lebih berjaya pada tahun ini berbanding tahun-tahun sebelumnya. Set azam kita, Perdana Menteri dah set azam untuk nak melawan korupsi dan sebagainya. Semoga, saya doakan, ya Allah Tuhanku, saya doakan semoga tahun baru ini apa orang kata, tahun baru yang membawa keberkatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tahun baru yang membawa satu lembaran baru dalam hidup kita. Dalam hidup ni kita ni tuan-tuan, kita perlukan satu goal, satu matlamat. That's why azam tahun baru ni penting. At least tahun ni kita set satu matlamat. Apa-apa matlamat, set a goal. Dan lepas kita nak set goal ni, nyatakan pada dunia kita nak goal tu apa. Tulis kat Facebook ke, kat YouTube ke, Instagram ke, TikTok ke, buat. Kemudian aim bila you nak. Dia ada mesti ada apa yang you nak aim, nyatakan pada dunia, and then set bila you nak benda tu berjaya, tercapai. Apa-apa je lah, tak kisah. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang sama kita malam ni. You set. Tentukan. Bila, bagaimana, macam mana, tentukan. Supaya apa tuan-tuan? Supaya insyaAllah kita akan cuba seraya upaya nak mencapai perkara tersebut. Kadang-kadang mungkin kita tak berjaya nak capai benda tersebut sekarang, tetapi apa yang kita dapat dari perkara tersebut adalah experience, pengalaman. So 2022 ni sebenarnya masuk 2023, tapi saya cerita 2022 ni mengajar kita tentang banyak perkara. Antara benda yang saya belajar dalam 2022 ni tuan-tuan adalah bagaimana sebenarnya hujung dia akan boils down kepada siapa yang ada di sekeliling kita. Pastikan orang yang ada di sekeliling kita sekarang ni, kita lihat dia, hargai mereka. Itu hujung dia. Siapa-siapa aja dekat luar tu bukan tak penting, tapi yang ada di sekeliling kita, yang dekat kita, yang kita trust, yang bersama dengan kita. Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan ingat balik sepanjang 2022 dan sebelum ni, siapa yang bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan mengharungi susah dan senang ni. Ingat balik. Siapa yang bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, angkat tuan-tuan dan puan-puan waktu tuan-tuan dan puan-puan susah 2022, 2021, 2020 itu siapa? Ingat mereka. Malam ni kalau boleh, esok ke kalau tak sempat malam ni kan, ucap terima kasih kerana membantu aku selama ini. Kita tak tahu, you never know. Just message them out of nowhere, tiba-tiba scroll kan.
Dia ni pernah bantu aku. Masa aku susah, aku tak ingat. Sebab tuan-tuan, masa kita susah, kita minta bantuan orang tu. Masa kita dah keluar daripada kesusahan, selalunya kita lupa siapa yang tolong kita. 3 jenis manusia ni, kita jangan pernah lupa. 1, orang yang menyebabkan kita susah. 2, orang yang membantu waktu kita susah. Dan 3, orang yang meninggalkan kita waktu kita susah. Pertama, orang yang meletakkan kita dalam kesusahan. Ni jangan lupa. We can forgive but never forget. 2, orang yang membantu kita waktu kita susah. Dan yang 3, orang yang meninggalkan kita waktu kita susah. 3 benda ni jangan sekali-kali kita orang kata apa, pernah nak lupa, nak tinggalkan, nak lupakan siapa mereka. Saya tengah cari Abah inspirasi daripada tadi. Dia nak kata nak masuk tapi tak masuk-masuk. Mana Abah? Masuk Abah. Okay, 3 benda ni insyaAllah. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada semua kan? Semoga kita murah rezeki insyaAllah. Saya doakan tuan-tuan puan-puan, doakan saya sekali. Semoga kita murah rezeki, dimurahkan, dipermudahkan. Doa negara kita ni baik-baik saja. 2023 ni is going to be tough. It's going to be a tough year. Tapi sekurang-kurangnya kita faham, tahu dan kita brace for impact. Dan insyaAllah kita akan going strong in 2023. Yang kita doakan semoga kerajaan ini terus kekal dan kerajaan ini akan terus kita kata membawa negara kita kepada arah dan jalan yang lebih baik insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih tuan-tuan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Jumpa saya di TikTok. Yang penting lawan tetap